Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhaimin bin Muaz Nur, merupakan pelajar Diploma Kehakiman dan Kewangan Syar'i atau lebih dikenali sebagai DIJAB di USLIM, mewakili rakan-rakan bijaksana saya untuk membentangkan tajuk berkaitan dengan poligami, kajian perbandingan undang-undang keluarga Islam di Malaysia dan negara-negara majoriti Muslim iaitu Indonesia, Brunei dan juga Mesir. Seperti mana yang kita maklum, hukum berpoligami menurut hukum syarak telah jelas menyatakan bahawa dibenarkan, diharuskan berpoligami berdasarkan surah An-Nisa ayat ketiga, iaitu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidan, yang bermaksud kawinilah wanita-wanita yang kamu ingini 2, 3 maupun 4. Sekiranya kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, makalah kahwin seorang saja. Hukum syarak ini jelas menyatakan dibenarkan berpoligami, akan tetapi telah ditetapkan syarat. Oleh itu, hukum syarak ini telah menjadi asas undang-undang berkaitan dengan poligami di setiap negara-negara, khususnya Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Mesir. Okey, baik, lebih baik kita teliti kepada di Malaysia terlebih dahulu. Okey, baiklah. Berkaitan dengan perkahwinan di poligami ini, perlulah berdasarkan peruntukan undang-undang seperti di wilayah Persekutuan, Akta Undang-Undang Keluarga Islam perlulah mendapat kebenaran Mahkamah Syariah. Yang kedua, sekiranya perkahwinan itu tidak didaftarkan, dia tidak mendapat kebenaran, maka perkahwinan tersebut tidak dapat didaftarkan. Peruntukan undang-undang juga menyatakan berkaitan dengan syarat, beberapa syarat untuk berpoligami, dan terdapat beberapa negeri yang mempunyai peruntukan yang sama, syarat yang sama seperti Negeri Sembilan, Melaka, wilayah Persekutuan dan sebagainya. Dan terdapat juga negeri-negeri yang tidak memperuntukkan syarat seperti Kelantan, Terengganu, Perak. Dan apakah syarat-syaratnya? Terdapat 5 syarat. Yang pertama, syarat pertama mengemukakan alasan-alasan perlunya kepada poligami, dan alasan-alasan tersebut perlulah mengikut kehendak syarak, perlulah menepati kehendak syarak. Sebagaimana contoh, syarak membenarkan sekiranya poligami sekiranya isteri tidak sakit ataupun sakit tidak dapat sembuh dan sebagainya. Yang kedua, membuktikan kepada mahkamah bahawa lelaki tersebut mampu untuk menanggung isteri ataupun isteri sedia ada dan siapa sahaja yang berada di bawah tanggungan mereka dari sudut pemberian nafkah. Bermaksud, suami perlulah menunjukkan kemampuan untuk memberi nafkah kepada isteri sedia ada, sekiranya ada anak-anak sama isteri sedia ada, dan juga isteri-isteri yang berpoligami yang dimohon untuk berpoligami tersebut. Yang ketiga, perlulah dibuktikan bersifat adil dengan memberi layanan yang sama berdasarkan hukum syarak. Yang keempat, dapat meyakinkan mahkamah bahawa perkahwinan poligami yang dimohon itu tidak akan mendatangkan darar syar'i. Yang kelima, poligami tersebut tidak boleh merendahkan taraf kehidupan isteri terdahulu ataupun isteri sedia ada, ataupun tanggungan-tanggungan di bawah isteri sedia ada tersebut seperti anak. Okey, baik. Itu berkaitan dengan syarat-syarat. Bagaimana pula dengan perkahwinan poligami yang dilakukan tanpa mendapat kebenaran Mahkamah Syariah? Jelas lagi bersulur, ia merupakan satu jenayah syariah di Malaysia ini, khususnya negeri-negeri Selangor, Terengganu, Kelantan, Sabah Sarawak dan lain-lain lagi lah memperuntukkan undang-undang menyatakan bahawa ia merupakan satu jenayah dan terdapat penalti ataupun denda. Seperti mana contoh Selangor, tidak melebihi RM1,000, tidak melebihi 6 bulan penjara, dan juga kedua-duanya, dan seperti mana yang tertera lah. Akan tetapi, bagaimana dengan status perkahwinan tersebut? Oleh itu, perkahwinan poligami yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah Syariah, sebagaimana contoh, dia telah berkahwin berpoligami di Thailand contohnya. Jadi, dia dibenarkan didaftarkan, akan tetapi mestilah mendapat perintah di Mahkamah Syariah. Oleh itu, perlulah mendapatkan pengesahan di Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Sekiranya mahkamah membenarkan dan disahkan, barulah dibenarkan untuk didaftarkan. Okey, baik. Itu berkaitan perkahwinan poligami yang tidak melalui Mahkamah Syariah. Akan tetapi, perkahwinan poligami yang melalui Mahkamah Syariah, persoalannya, adakah diperlukan atau memerlukan kebenaran seorang isteri sedia ada? Jawapannya tidak, kerana tidak ada mana-mana peruntukan yang menyatakan bahawa perlu mendapat kebenaran isteri sedia ada. Malah, prosedur permohonan poligami ini bertujuan untuk
ditentukan atau disiasat oleh mahkamah berkaitan kemampuan suami dari segi komitmen, nafkah dan sebagainya, dan suami tersebut dapat berlaku adil pada setiap isteri-isterinya dan lain-lain. Oleh itu, mahkamah mempunyai kuasa untuk mengeluarkan perintah kebenaran poligami kepada pemohon tanpa terikat dengan keengganan atau ketidakrelaan isteri untuk membenarkan poligami tersebut. Ketika proses berpoligami juga, mahkamah boleh memanggil isteri ataupun isteri-isteri sedia ada supaya hadir untuk mendapatkan keterangan berkaitan dengan syarat-syarat yang diterangkan terlebih dahulu. Okey, baik. Contoh di sini pada kes Ainisra bin Ramli lawan Nurliah binti Misnan, di mana plaintiff di sini telah memfailkan permohonan poligami di negeri Selangor lah, di bawah enactment di bawah Seksyen 23 enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Alasan yang dikemukakan oleh plaintiff adalah pihak isteri yang terdahulu tidak mampu memenuhi tuntutan batinnya, dan bakal isteri akan menjaga anak plaintiff dan juga defendant. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak. Kerana apa? Bukan kerana alasannya, walaupun alasan tersebut mempunyai kehendak syarak, akan tetapi mahkamah merujuk pada Seksyen 23 Kuasa 5, seksyen yang sama, menerangkan tentang syarat-syarat untuk membuatkan poligami, dan plaintiff tersebut bukanlah seorang yang berkemampuan dari segi keuangan, dan plaintiff itu juga telah gagal memberikan alasan kukuh kepada mahkamah untuk membenarkan permohonannya. Oleh itu, permohonan tersebut ditolak. Di sini jelas bahawa di Malaysia, setiap permohonan poligami ini perlu disiasat berdasarkan syarat-syarat yang dinyatakan sebelumnya. Okey, baik, kita teruskan di negara Indonesia. Okey, uniknya di negara Indonesia juga memperuntukkan berkaitan undang-undang berkaitan dengan poligami. Akan tetapi terdapat satu prinsip asas yang dinyatakan oleh undang-undang berkaitan dengan perkahwinan. Perkahwinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahawa setiap perkahwinan berpegang pada prinsip monogami, iaitu sepasang pasangan lah. Di bawah Seksyen 3, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan pada asasnya di dalam perkahwinan seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh seorang suami sahaja. Akan tetapi ia tidak menindakkan bahawa membenarkan poligami, yang mana fasal berikutnya menyatakan bahawa mahkamah boleh memberi keizinan kepada suami untuk beristeri lebih daripada seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak berkenaan. Oleh itu, perlu mendapat kebenaran mahkamah di Indonesia terlebih dahulu untuk seorang lelaki itu untuk berpoligami. Kemudian di fasal 4 pasal 2, yang mana mahkamah menyatakan bahawa keizinan akan diberikan kepada suami sekiranya berlaku keadaan seperti berikut, yang mana isteri tidak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri mempunyai kejahatan fizikal atau penyakit yang tak dapat diubati, dan juga isteri tidak boleh melahirkan anak. Okay, itu adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh mahkamah di undang-undang di Indonesia. Berkaitan dengan prosedur bagaimana permohonan poligami ini dilakukan di Indonesia, yang pertama, suami wajib mengajukan permohonan secara bertulis ke mahkamah, iaitu dimohonlah di mahkamah untuk beristeri, untuk berpoligami. Kemudian mahkamah akan meneliti alasan suami yang untuk berkahwin lain untuk mendapat persetujuan isteri atau tidak, kemampuan suami bagi menjamin kehidupan isteri-isteri, dan jaminan bahawa suami akan berlaku adil. Ini bermaksud sekiranya setiap permohonan tersebut, sekiranya isteri setuju ataupun tidak, mahkamah tetap akan menyiasat berkaitan dengan kemampuan suami untuk menjamin isteri-isteri tersebut, kehidupan isteri-isteri tersebut, dan juga suami tersebut dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri sekiranya pemohon tersebut ingin berpoligami. Dan juga seperti mana di Malaysia, Indonesia juga akan memanggil isteri-isteri untuk memberikan keterangan, dan setelah itu barulah keputusan akan dikeluarkan oleh mahkamah. Okey, baik. Kita teruskan kepada negara Brunei. Negara Brunei ini juga dia tidak jauh beza dengan di Malaysia dan juga di Indonesia. Iaitu dia tidak menentang poligami, malah membenarkan poligami. Akan tetapi Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Qadi Brunei tidak membahas secara khusus berkaitan poligami. Akan tetapi juga memperuntukkan syarat umum jika seorang ingin berpoligami, iaitu mestilah alasan yang munasabah. Yang kedua, pemohon tersebut perlulah ikrar akan melaksanakan tanggungjawab. Okay, baik. Berkaitan fasal Undang-Undang Keluarga Islam, fasal 23, perlulah mendapat kebenaran mahkamah syariah ataupun hakim syar'i, mendapat kebenaran dalam borang yang ditetapkan daripada hakim syar'i sekiranya ingin berpoligami. Dan di dalam permohonan tersebut
hendaklah dikemukakan kepada mahkamah atau hakim syar'i seperti mana ditetapkan ikut prosedur yang sepatutnya lah, disertakan dengan satu akuan bertulis dan menyatakan alasan mengapa pemohon tersebut ingin berpoligami. Kemudian pendapatan pemohon, bukti-bukti komitmen dan kewajipan, tanggungan termasuk orang-orang yang akan menjadi tanggungannya, dan juga izin atau pandangan isteri-isteri seada. Ini bermaksud setiap permohonan itu perlulah disiasat berkaitan dengan komitmen dan juga kemampuan suami tersebut. Dan sekiranya dia telah berkahwin tanpa melalui mahkamah syariah, ia juga merupakan satu kesalahan di bawah Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei, yang mana denda tidak melebihi $2,000 Brunei dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sebagai contoh kes poligami seperti Safawi bin Ali, adalah pemohon telah hadir bersama bakal isteri ke mahkamah dan menyatakan alasan bakal isteri memenuhi ciri-ciri isteri yang diimpikan, sudah terlanjur dan menyatakan sebab kehamilan, dan ingin bertanggungjawab ke atas kesalahannya, ikrar akan berlaku adil kepada keduanya, dan mahkamah menggunakan poligami. Jadi alasannya tidak khusus seperti mana di Malaysia dan juga di Brunei, tapi alasan tersebut perlulah disiasat di mahkamah terlebih dahulu kerana tiada satu peruntukan undang-undang yang menyatakan satu syarat perlu dipenuhi dalam permohonan poligami ini. Jadi alasan dia boleh jadi pelbagai. Okey, baik. Kita teruskan kepada di Mesir yang terakhir, iaitu baik, kita teruskan dengan satu undang-undang perkara 11 UU, Undang-Undang Nombor 100 Tahun 1985, yang menyatakan bahawa suami perlu menyatakan status perkahwinan semasa membuat permohonan pernikahan kali kedua. Yang kedua, suami perlu menyatakan nama, tempat tinggal isteri sedia ada dalam borang permohonan tersebut. Pihak mahkamah akan maklumkan kepada isteri sedia bahawa suami akan ada membuat permohonan perkahwinan baru. So, isteri sedia ada boleh membuat tuntutan perceraian jika suami merasakan perkahwinan tersebut. Isteri baru boleh menuntut cerai jika baru tahu tentang suami sudah mempunyai isteri. Ini bermaksud perkahwinan tersebut perlulah melalui mahkamah syariah, akan tetapi dia menegakkan hak isteri di mana isteri boleh memohon perceraian sekiranya suami telah merahsiakan perkahwinan kedua tersebut. Dan berkaitan dengan prosedur perkahwinan nombor 3, suami perlu mendapat kebenaran hakim, mahkamah keluarga, beritahu isteri seada untuk berkahwin lain, dan isteri perlu hadir ke mahkamah menyatakan setuju atau tidak. Kemudian mahkamah akan panggil setia ada dan dengan menghantar notis. Sekiranya isteri enggan hadir setelah menerima notis, mahkamah akan anggap merupakan satu persetujuan daripada isteri. Dan sekiranya isteri tidak bersetuju dan suami juga berkeras ingin teruskan poligami tersebut, maka hakim akan cuba mendamaikan. Akan tetapi jika tidak berjaya, isteri boleh memohon perceraian dan tuntut sagu hati ke atas perceraian tersebut. Dan sekiranya perkahwinan tersebut dilakukan tanpa melalui mahkamah syariah, ia juga merupakan satu kesalahan dan denda tersebut £200 dan juga penjara 6 bulan. Sebagaimana contoh kes Big Ramy tersebut, di mana dia merupakan satu bintang olahraga di Mesir dan dia telah berpoligami secara rahsia tanpa pengetahuan isteri pertamanya. Jadi isteri pertama selepas tahu berkaitan berita tersebut, dia telah memohon perceraian dan juga ia merupakan satu kesalahan juga dan didenda 6 bulan penjara, £200, lebih kurang 1,175 harga denda tersebut. Okey, baik. Berkaitan dengan perbandingan, setiap negara mempunyai undang-undang berbeza, akan tetapi ini parti lebih kurang sama, iaitu seperti mana berikutlah. Yang pertama, membenarkan poligami. Yang kedua, permohonan mestilah melalui mahkamah. Akan tetapi unik di Indonesia, dia menyatakan satu perkara khusus yang mana prinsip asas perkahwinan merupakan monogami. Okay, baik. Berkaitan dengan pembandingan di keempat-empat buah negara tersebut,
setiap negara mempunyai peruntukan undang-undang yang lebih kurang sama, akan tetapi terdapat sedikit perbezaan, akan tetapi tidak begitu berselah jurangnya. Seperti mana di Malaysia menetapkan 5 syarat yang telah saya terangkan tadi, manakala di Indonesia telah menetapkan 3 syarat, iaitu seperti mana hukum syarak juga menetapkan, iaitu mendapat persetujuan pihak isteri, kemampuan suami memberi nafkah dan jaminan untuk suami untuk berlaku adil. Akan tetapi berbeza di Brunei yang menyatakan bahawa tiada alasan yang khusus, akan tetapi perlu menyatakan alasan dan suami tersebut berikrar dan berjanji untuk melaksanakan tanggungjawab. Manakala di Mesir pula prosedurnya adalah perlu hadirnya seorang isteri ke mahkamah untuk dapatkan keterangan sekiranya tak hadir dan sekiranya tak hadir dianggap ia tak bersetujulah. Jadi prosedurnya lebih kurang, akan tetapi sedikit berbeza. Dan setiap negara sekiranya perkahwinan tersebut tidak dilakukan melalui mahkamah merupakan satu jenayah dan terdapat penalti lah. Khususnya Selangor, khususnya di Malaysia, contohnya Selangor 1 tahun RM1,000 dan 6 bulan penjara, manakala di Indonesia 5 tahun penjara bagi poligami tanpa kebenaran, 7 penjara bagi lelaki yang menyorok status perkahwinan untuk poligami. Di Brunei $2,000 denda, penjara 6 bulan dan juga di penalti di Mesir £200 dan penjara selama 6 bulan. Kesimpulannya yang saya dapat simpulkan daripada kajian ini yang menyatakan bahawa keempat-empat negara ini membenarkan poligami kerana hukum syarak telah menyatakan berkaitan dengan hukum berpoligami, dan juga hukum asas hukum syarak ini telah menjadi asas perundangan keluarga Islam di negara-negara yang dinyatakanlah. Dan tujuan kehadiran mahkamah dalam permohonan poligami ini bukan untuk menyekat mana-mana kemampuan suami untuk berpoligami, akan tetapi ia merupakan satu prosedur dan meletakkan syarat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan isteri agar isteri-isteri tersebut tidak diabaikan, terabai dari segi layanannya, nafkahnya dan sebagainya, dan mengelakkan kemuratan kepada isteri. Seperti mana hukum syarak telah menyatakan bahawa keadilan itu penting dalam poligami. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.